Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan alijatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih lagi mengizinkan untuk kita hidup di atas dunia ini. Allah mengembalikan semula roh kita setelah diambil saat kita tidur. Lalu Allah pulangkan roh kita ke dalam tubuh kita saat kita dapat bangun. Dan kita menggunakan kesempatan Allah izinkan untuk kita hidup kembali ini dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan petunjuknya untuk terus kita istiqamah berada di atas jalan Islam. Moga-moga Allah menerima amal yang kita lakukan dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah taala, amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyambung pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kita telah pun membincangkan sebelum ini. Imam Asy-Sya'rawi mengatakan bahawa kalimah bismillahirrahmanirrahim, kalimah basmalah yang mengandungi perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan siyaghul mubalaghah, sirah ataupun perkataan yang menggambarkan al-mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya melampau-lampau, bersangatan. Perkataan tu dia bukan memberi makna yang biasa-biasa. Kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim ni bukan maknanya rahmat yang biasa-biasa, bukan kasih sayang yang biasa, tetapi rahmat dan kasih sayang yang bersangatan, yang melampau-lampau, yang maksimal.
Sifatullah subhanahu wa ta'ala la tata'arjah bainal quwwati wad dha'fi. Adapun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita belajar bab sifat 20. Allah subhanahu wa ta'ala ini mempunyai sifat-sifat tertentu. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, la tata'arjah bainal quwwati wad dha'fi. Sifat Allah ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, tak boleh diukur, ya, tak boleh dihitung antara kuat dan lemah. Kita tak boleh nak ukur banyak mana, ya. Dia bukan macam suhu, bukan macam berat, ya, gram ke, kilogram ke, tan ke, ya, ataupun boleh diukur jauhnya, ya, berapa meter, berapa kilometer, tak boleh. Wa iyyakum an tafhamu anna Allah ta'tihi sifat marratan qalilah wa marratan kathirah. Dan kamu hendaklah memahami bahawa Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mendatangkan, menyatakan sifat-sifatnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang dalam bentuk yang sedikit dan kadang-kadang dalam bentuk yang banyak. Ya, Allah cerita sifat dia dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah nyatakan sifat, ya, tersebut, ya, biasa saja, dan kadang-kadang Allah nyatakan, Allah gambarkan sifatnya dalam bentuk yang sangat banyak, sangat besar. Bal hiya sifatul kamal al-mutlaq. Walaupun kadang-kadang Allah ceritakan sifatnya, gambarkan sifatnya dalam Quran, kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak, tetapi seluruh sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tetap bersifat mutlak. Ya, sifat tersebut adalah sifat yang mutlak. Walakinnal ladzi yataghayyar huwa muta'alliqatu hadhihi sifat. Ya, jadi yang banyak ataupun sedikit itu adalah perkara yang Allah nak kaitkan dengan sifat-sifat tersebut. Apa benda yang Allah nak cerita, yang nak dikaitkan dengan sifat-sifat Allah, itulah yang berubah, ya, yang banyak ataupun sedikitnya. Baik. Lalu Imam Asy-Sya'rawi memberikan contoh, ya, yang dia kata kadang-kadang Allah gambarkan sifatnya sedikit dan kadang-kadang sifatnya banyak. Tapi yang berubah tu bukan sifatnya, tetapi apa yang Allah nak kaitkan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Iqra' qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Ya, lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40. Allah berfirman, Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak menzalimi, tak berlaku zalim walaupun hanya sekadar sebesar zarah. Ya, dalam ayat ini Allah beritahu Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah ni dia tak buat zalim walau sekecil zarah. Ya, tidak ada di kalangan hamba-hambanya yang dizalimi walau sikit pun. Allah tak pernah zalimi. Ya, hadhil ayah al-karimah nafatiz zulma 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menafikan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Allah kata Allah tak zalim langsung kepada hamba-hambanya. Thumma ta'til ayah al-karimah biqaulillahi jalla jalaluh. Tapi dalam ayat yang lain Allah cerita pula, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
dan Tuhanmu tidak melakukan kezaliman kepada seluruh hamba-hambanya. Tadi bagi tahu langsung tak buat zalim. Tapi dalam ayat yang kedua Allah bagi tahu Allah tak berlaku zalim pada semua hamba. Ya, tapi Allah bagi tahu Allah hanya melakukan kezaliman hanya sebahagian kecil dari kalangan hamba-hambanya sahaja, yaitu di kalangan mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nulahiza huna istikhdamu sighatul mubalaghah zallamun. Dalam ayat yang kedua ini Allah menggunakan kalimah ataupun sighah mubalaghah, perkataan yang menggambarkan melampau ataupun terlalu maksimal, yaitu perkataan zallamun. Ya, kalau ayat yang pertama la yazlim itu biasa, ya, dia tidak menggambarkan keadaan yang melampau. Tapi ayat yang kedua Allah guna perkataan zallamun. Ya, dalam bahasa Arab macam ni dah tuan-tuan, kita guna perkataan kabirun. Ya, kabirun ni besar. Dan kita nampak seekor binatang, kita kata ya al-filu kabirun, gajah itu besar. Kabirun ni tuan-tuan dia bukan sighah mubalaghah. Gajah tu besarlah, tapi besarnya biasa saja. Ya, lalu kita pergi ke laut, kita nampak seekor paus. Besar dia tuan-tuan, berpuluh kali ganda, berkali-kali ganda daripada gajah. Jadi kita akan guna perkataan nak gambarkan terlalu besarnya ikan paus ni. Kita kata ya hayawanun akbar. Bila paus ni dia bukan kabir dah, tak sesuai. Kabir tu besar tapi biasa. Ya, kalau terlampau besar, terlalu besar, kita akan guna sighah mubalaghah, iaitu akbar. Besar sangat ni kita kata. Ya, kalau guna perkataan kabir ni, orang Jawa kata tak marem, tak puas. Kan? Tak berapa sedap. Jadi guna sighah mubalaghah akbar. Ya. Ataupun kita jumpa satu orang, kita kata dia ni kaya. Tapi bila sebut kaya ni, itu biasa je. Kaya dia biasa je. Tapi kalau orang ni billionaire, harta dia banyak, ya, bukannya berjuta tapi triliuner, kan, ataupun billionaire. Orang macam ni tuan-tuan, kita tak sesuai, tak berapa kena nak kata dia ni kaya. Tapi kita kata terlalu kaya, teramat kaya. Tu makna nak gambarkan, ya, makna sighah al-mubalaghah, yang teramat, yang terlampau. Maka dalam ayat yang kedua ini Allah tak kata hanya sekadar zalim, tetapi Allah kata aku tidak terlampau zalim. In wa ma rabbuka bizallamin. Zallam ni dah bukan zalim biasa, tapi terlampau zalim. Dan tidaklah Tuhan kamu terlampau zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, huna istikhdamu sighatul mubalaghah. Dalam ayat yang kedua Allah guna sighah mubalaghah, ai syadiduz zulmi. Makna sighah mubalaghah, makna zalim ini terlampau ataupun teramat zalim. Wa qaulul haqqi subhanahu wa ta'ala laisa bizallamin la tanfaz zulm walakinnaha tanfal mubalaghah fi zulmi. Jadi dalam ayat yang kedua ini, ya, Allah perkataan laisa bizallam, tidak terlampau zalim, la tanfaz zulmi. Allah tidak bukan menafikan, ya, kezaliman, tetapi menafikan al-mubalaghah, melampau-lampau fi zulmi, dalam, ya, kezaliman. Tanfa ayyazlima walau mithqala dzarrah. Dalam ayat pertama Allah menafikan tidak melakukan kezaliman
langsung, walaupun sedikit zarah, walaupun sekecil zarah. Naqulu innaka lam tafham al-ma'na. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, ya, dia tak mengaji, ya, ataupun musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka ni memang kerjanya nak cari mana-mana kesalahan, kecacatan, ketimpangan yang ada dalam Quran. Jadi pastilah mereka akan terfikir, dalam ayat pertama Allah kata langsung tak zalim. Ya, Allah menafikan Allah ni langsung tak zalim. Tapi bila baca ayat kedua, wa ma rabbuka bizallam, Allah tak menafikan kezaliman, tapi menafikan kezaliman yang melampau-lampau. Jadi mungkin akan ada yang berkata, Allah ni zalim ke tak zalim? Dan seolah-olah ada percanggahan ayat di antara kedua-dua ayat ini. Ya, seolah-olah macam tak konsisten, zalim ke tak zalim ni. Ya, maka Imam Asy-Sya'rawi mengatakan naqulu innaka lam tafhamul ma'na. Kalau kita fikir macam ni, bermakna kita ni belum lagi memahami apakah maksud yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kedua-dua ayat ini. Innallaha la yazlimu ahadan. Kata Imam Asy-Sya'rawi, sesungguhnya Allah ni dia tak pernah menzalimi walau sesiapa pun di kalangan hamba-hambanya. Ya. Al-ayah al-ula nafati zulm 'anil haqqi tabaraka wa ta'ala walau mithqala dzarratin bin nisbati lil 'abdi. Ayat yang pertama Allah nak bagi tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, ya, tidak melakukan kezaliman berdasarkan kepada setiap seorang dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni tuan-tuan dan seluruh manusia yang ada di atas dunia ini, setiap seorang daripada kita Allah tak pernah nak zalimi. Allah tak pernah nak zalimi kita. Allah takkan zalimi kita. Kerana Allah adalah Tuhan yang bersifat Rahmanun. Ya, bersifat Rahman. Wal ayatu tsaniyah lam taqul lil 'abdi walakinnaha qalat lil 'abid. Tapi ayat yang kedua, ya, Allah menafikan kezaliman itu bukan untuk setiap seorang hamba, tapi Allah guna perkataan lil abid. Abid ni maknanya seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal abid, dan abid ain ba yadal, bukan abid ain alif badal. Ya, kalau abid tu seorang hamba, tapi abid seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kullu khalqillah. Bila sebut abidun, itu adalah seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ayat yang kedua nisbahnya adalah seluruh hamba. Ayat yang pertama tadi untuk setiap seorang hamba. Ya, untuk seorang hamba. Allah bagi tahu setiap hamba Allah ni, setiap seorang hamba Allah, Allah tak buat zalim pun. Tapi untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang kedua itu Allah kata, Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan azab, ya, makna azab ni itu adalah kezaliman. Zalim tu bukan sebab Allah zalim, ya, tetapi saat Allah menimpakan suatu musibah. Zalim ni bukan makna Allah ni jahat, tak. Tetapi Allah menggunakan perkataan, ya, zallam apabila seorang hamba itu ditimpa musibah, ya, yakinlah musibah itu ataupun kezaliman itu adalah kerana kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Bila berlaku tanah runtuh,
Ya, tanah runtuh itu berlaku sebab apa? Sebab manusia sendiri yang menarah bukit-bukit, gunung ganam dan seumpamanya. Ya. Kalau berlaku tsunami, ya, ia berlaku kerana apa? Dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu Allah memberikan balasan sebab apa? Kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Allah dah bagi amaran, Allah dah bagi peringatan, tapi manusia itulah yang degil, tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah berikan musibah yang seumpama itu, Allah bagi tahu, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Walaupun berlaku tuan-tuan, tapi bukan semua yang kena. Allah hanya mengenakan musibah tersebut hanya ke atas sebahagian hamba-hamba Allah daripada berbilion-bilion manusia yang ada kat dunia, tapi yang kena tu sikit saja. Di sebab tu Allah bagi tahu, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan ni tidak terlampau zalim ke atas seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini. Jadi ayat pertama tu hanya untuk seorang hamba, tapi ayat yang kedua, ya, didisbahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Falau asaba kulla wahidin minhum aqallum min dzarratin min az-zulmi ma'a hadhihi al-a'dad al-ha'ilah fa inna az-zulma yakunu katsiran jiddan. Jadi kalau Allah timpakan walau sebesar zarah, ya, kezaliman ataupun azab kepada hamba-hambanya, kena tu pada seluruh hamba-hamba Allah. Hamba Allah, makhluk Allah yang ada kat bumi ni terlalu banyak, tuan-tuan. Ya, jadi kalau kenanya sikit tapi pada seluruh, maka gambaran azab yang Allah timpakan itu pastilah terlalu besar. Sebab apa? Jumlah makhluk Allah yang ada kat bumi ni ramai. Manusia saja dah berbilion-bilion. Sekarang jumlah penduduk bumi berapa? Lebih kurang 7 bilion lebih. Ya, walidzalika fa innal ayah al-ula nafatiz zulmi 'anillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat pertama tadi Allah menafikan kezaliman, ya, daripada zatnya. Wal ayati tsaniyah nafatiz zulmi aidan 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ayat yang kedua pun sebenarnya menafikan kezaliman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Walakin sighatul mubalaghah ustukhdimat likathrati 'adadil ladina tantabiqu 'alaihimul ayat al-karimah. Tapi ayat kedua digunakan sighah mubalaghah sebab apa? Sebab menggambarkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini. Ya, ayat pertama tak guna sighah mubalaghah sebab itu untuk seorang-seorang hamba Allah. Tetapi ayat kedua digunakan sighah mubalaghah sebab ditujukan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Na'ti ba'da dzalika ila rahmanin wa rahim. Ini poin yang Imam Asy'arawi nak nyatakan. Ya, maka marilah sama-sama kita lihat perkataan Rahmanun wa Rahimun. Kalimah yang ada dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di manakah yang dimaksudkan Rahmanun Rahimun dalam kalimah bismillah ini? Adalah sighah mubalaghah. Baik, Imam Asy'arawi dah bagi tahu dah awal-awal sebelum ni. Kita dah bincang dah bulan lepas. Allah bila guna perkataan Bismillahirrahmanirrahim, perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sighah mubalaghah. Maknanya rahmat yang Allah turunkan kat dunia ni, kat bumi sekarang ni, tuan-tuan, bukan rahmat yang biasa-biasa, tetapi rahmat yang bersangatan, yang melampau-lampau, yang terlalu banyak. Begitu juga Rahim, kasih
dan sayang Allah yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti adalah rahim, kasih sayang, rahmat yang bukan sikit-sikit, tapi rahmat yang amat besar, yang amat luas, yang amat bersangatan baik. Rahmanun fid dunya likathrati adadil ladina yashmiluhumullahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi. Jadi kalimah Ar-Rahman adalah sighah mubalaghah, ya, kerana ramainya jumlah mereka yang menerima dan meliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah beri kepada setiap makhluk yang ada di atas dunia ini pasti akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat rahmat Allah atas dunia ni tuan-tuan, semua orang dapat, bukan manusia je. Haiwan-haiwan mereka mendapat rahmat Allah, tumbuh-tumbuhan dapat rahmat Allah. Allah beri nikmat duniawi, keperluan duniawi ini Allah bagi kepada semua orang, bukan orang Islam je dapat rahmat Allah. Orang kafir, orang yang ahli maksiat, orang yang buat dosa, orang yang tak sembahyang. Kita sembahyang dapat rezeki tak tuan-tuan? Dapat. Orang tak sembahyang dapat tak rezeki? Bangun tidur kan, kita datang masjid dengan kuliah, dia tidur lagi. Saat lagi habis kuliah, kita pergi minum. Orang yang tak sembahyang bangun tidur terus minum, terus pergi kedai mama, terus order roti canai 2. Tuan-tuan, yang tak sembahyang pun dapat makan. Tuan-tuan, itu bukti Allah pun bagi rahmat. Kita yang pergi masjidnya tuan-tuan, Allah bagi rezeki kita biasa je. Kita ada jiran, dia tak pergi masjid pun. Bahkan ada sebelah pula bukan orang Islam pun, tapi lagi kaya pada kita. Boleh kita kata, apa Tuhan ni? Aku semayang, gaji aku biasa je. Jiran aku tak semayang, jiran aku bukan orang Islam, kaya daripada aku. Tuhan ni tak sayang ke aku? Boleh ke fikir macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah nak tunjuk kurniaan duniawi, rahmat Allah atas dunia ni. Allah bukan hanya beri kepada orang Islam saja. Allah bukan hanya beri kepada orang yang taat pada Allah saja. Allah bukan hanya beri kepada orang beriman saja, tapi semua Allah bagi kat dunia ni. Ya, nikmat dunia ni Allah bagi pada semua, tak kira siapa pun. Manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, lautan, gunung, ganang, semua Allah bagi rahmat. Ya. Lepas tu kita tak boleh nak fikir macam tu. Apalah Tuhan ni, aku semayang pun, aku berdoa minta jadi kaya, tak kaya-kaya. Ya, orang kafir tak berdoa pun pada Allah, sembahnya ya, sembah patung, tapi kaya pula. Takkan Allah lagi sayang dia pada aku? Tak, tuan-tuan. Allah bagi dia kaya itu ujian, itu rezeki, itu qada dan qadar. Kita yang sama-sama beriman datang masjid pun rezekinya beza-beza tuan-tuan. Ya, kita semua ni pun tak sama. Sebab apa? Sebab Allah dah tentukan yang ni rezekinya banyak ni, yang ni rezeki banyak ni. Macam tu juga orang bukan Islam. Ada juga yang miskin, ada juga yang kaya. Begitu juga orang Islam yang derhaka pada Allah, ada yang kaya, ada orang Islam yang derhaka miskin. Sama je. Kita orang beriman pun macam tu. Rezeki dunia ini benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh pertikai. Ya. Jadi rahmat Allah ni yashmilu al-mu'min wal 'asi wal kafir. Rahmat Allah yang Allah beri kepada makhluk-makhluknya atas dunia ini merangkumi orang mukmin, wal 'asi, orang yang melakukan maksiat, dan orang-orang kafir. Yu'tihimullahu muqawimati hayatihim wa la yu'akhiduhum bidunubihim. Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan makhluk, dan Allah nak tunjuk dialah Tuhan yang juga memberikan segala keperluan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan.
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah tunjukkan kepada makhluk-makhluknya di atas dunia ini. Di kalangan manusia Allah tak azab, Allah tak balas pun dosa-dosa yang mereka lakukan saat mereka hidup atas dunia. Berapa banyak orang buat dosa atas dunia ni tuan-tuan, tapi Allah tak azab, Allah biarkan. Itu juga termasuk rahmat Allah. Kita yang beriman kadang-kadang buat dosa, buat salah pun tuan-tuan, Allah tak buat apa-apa pada kita. Masih tetap boleh makan, masih ada gaji, masih ada rumah, ada pakaian, ada anak isteri. Tuan-tuan, itu juga bukti rahmatnya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yarzuqu man amana bihi wa man lam yu'minu bihi. Allah beri rezeki pada siapa yang beriman kepada dia dan juga pada orang yang tak beriman pada dia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedia nak mengampunkan siapa-siapa pun di kalangan hamba-hambanya, sama ada beriman atau tidak, sama ada dia Islam ataupun kafir. Bila dia kafir lalu dia bertaubat, dia mengucap 2 kalimah syahadah, Allah hapuskan dosa-dosa dia yang lama masa dia kafir. Idzan adadul ladzina tashmiluhum rahmatullahu fid dunya hum kullu khalqihi bisarfin nazari an imanihim aw adami imanihim. Jadi bila Allah menyebutkan dalam kalimah bismillah ataupun basmalah ar-Rahman, sifat dia bismillahi ar-Rahman, rahmat Allah itu merangkumi seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini. Maknanya terlalu ramai, terlalu banyak makhluk-makhluk yang mendapat rahmat, sifat rahmat Allah ya di atas dunia ini. Walakinna fil akhirah, akan tetapi di akhirat nanti ya, rahimun, Allahu rahimun bil mu'minina faqat. Allah akan mengurniakan rahmat di akhirat nanti hanya kepada hamba-hambanya yang beriman sahaja. Ya, Allah tak bagi semua tuan-tuan. Kat dunia ni Allah bagi dah. Kamu tak sembah aku bagi rezeki. Kamu beriman pada aku pun aku bagi rezeki. Kamu derhaka pada aku pun aku bagi rezeki. Yang ni tuan-tuan kat dunia saja. Allah bagi chance, Allah bagi peluang. Kamu buat dosa pun aku biarkan. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan, Allah akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Batu keadilan Allah kat dunia ni Allah tak tunjukkan sepenuhnya. Ya, orang beriman pun kadang-kadang Allah uji dia miskin. Orang kafir Allah uji dia jadi kaya. Allah tak letakkan keadilan dalam kehidupan dunia. Tapi akhirat Allah akan menunjukkan keadilannya sepenuhnya. Orang yang beriman sahaja Allah akan kurniakan rahmat, kasih sayang dia. Fal kufar wal musyrikun matruduna min rahmatillah. Orang kafir dan orang musyrik Allah akan halang mereka daripada mendapat rahmat Allah. Idzan alladzina tashmiluhum rahmatullahu fil akhirah aqallu adadan min alladzina tashmiluhum rahmatullahu fid dunya. Jadi yang akan menerima rahmat Allah di akhirat lebih sedikit berbanding yang mendapat rahmat Allah waktu kat dunia. Kat dunia ni semua dapat rahmat Allah. Berapa bilion agak-agak tuan-tuan. Kalau kita zaman kita sekarang ni manusia lebih kurang 7 bilion lebih. Tu sekarang yang zaman kita ni. Kalau campur dari zaman Nabi Adam AS sampailah nanti kiamat, agak-agak berapa bilion manusia ada tuan-tuan. Ada sampai trilion dia. Allahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi sepanjang dunia ni wujud, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua manusia yang ada ni akan mendapat rahmat Allah. Tapi di akhirat yang ada, yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, bukan semua tuan-tuan akan dapat rahmat Allah. Yang akan dapat aqallu ada, dan jumlahnya lebih sedikit. Ya, famin aina ta'til mubalaghah. Jadi tang mana yang kata mubalaghah? Sebab kata mubalaghah ni banyak. Mubalaghah ni melampau-lampau. Kalau yang rahmat dunia nampaklah
seluruh makhluk yang ada dapat. Nampaklah mubalaghahnya tu. Tapi bila yang dapat rahmat Allah nanti di akhirat hanya orang beriman, tang mana mubalaghahnya? Ya, maka jawab Imam Asy-Sya'rawi, ta'til mubalaghah fil ata'i wa fil khuludi fil ata'. Mubalaghahnya, melampau-lampaunya yang ada daripada rahmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat nanti adalah pada pemberian. Ya, mubalaghahnya tuan-tuan yang Allah akan bagi adalah pemberian tadi. Kalau di dunia mubalaghahnya ada pada jumlah yang menerima, tetapi pemberian Allah, rahmat Allah yang Allah kurniakan, mubalaghahnya adalah apa yang akan diterima oleh makhluk-makhluknya di dalam syurga. Tuan-tuan, Allah akan bagi nikmat syurga ni bukan sikit-sikit. Walaupun kita hidup kat dunia rasa macam dah mewah dah tuan-tuan. Ya, makannya Allah sedap. Nasi mandi, kan. Ya. Tengok gambar meleleh dah tuan-tuan. Rasa macam sedap dah tuan-tuan. Tapi nanti kat syurga nasi mandinya masya-Allah tuan-tuan. La ainun ra'at, mata kita tak pernah nampak. Ni nasi mandi apa ni? Wala udunun sami'at, telinga kita pun tak pernah dengar. Wala yubali fil aqli, akal kita pun tak pernah terfikir. Allah sedap ni. Nikmat yang kita tak pernah nampak kat dunia. Itulah mubalaghah. Apa yang akan kita perolehi, Allah akan bagi dengan sehebat-hebatnya. Wal khulud, dan mubalaghahnya apa yang akan kita terima dalam bentuk nikmat yang kekal abadi, takkan habis, takkan berpenghujung selama-lamanya. Maka itulah yang sepatutnya kita nak kejar. Bukan hanya nikmat dunia, tapi tuan-tuan, yang kita nak kejar adalah nikmat akhirat yang kekal abadi. Fa ni'amillahi fil akhirah akbaru katsiran minha fid dunya. Jadi nikmat yang Allah akan bagi di akhirat lebih besar, lebih hebat, lebih banyak daripada apa yang Allah kurniakan ke atas dunia. Dunia ni kecil je tuan-tuan. Dan itu Nabi pernah bersabda, Allah dia ada 100 rahmat. Dan Allah campakkan kat dunia ni satu je tuan-tuan, rahmat Allah ni. Yang kita duduk sampai pagi, petang, siang, malam, sampai bergaduh, sampai nak bunuh, membunuh, sampai nak khianat, sampai nak tipu orang, sampai berebut. Rupanya dunia ni baru satu je nikmat yang Allah turunkan. Tu pun sampai berantakan. Ya, sampai terkejar sana, terkejar sini, sampai tak sempat nak pergi masjid. Baru satu dia tuan-tuan Allah turunkan nikmat dunia ni. Dan Allah menyimpan 99 rahmat yang Allah akan bagi kat syurga. Ya, tiba-tiba yang satu ni lah kita kejar, yang 99 ni kita tak heran. Ya, sepatutnya kita nak kejar yang 99 rahmat Allah. Al-mubalaghatu huna bi kathratin ni'am wa khuludiha. Jadi mubalaghahnya adalah banyaknya, besarnya, hebatnya nikmat yang Allah bagi dan kekalnya. Faka'annal mubalaghah fid dunya bi umumiyatil 'ata. Seolah-olah mubalaghah pada nikmat dunia pada umumnya yang menerima, maknanya semua manusia, semua hamba Allah. Wal mubalaghah fil akhirah, dan melampau-lampau pemberian akhirat bi khususiyatil 'ata, ya, pada apa yang diterima khusus pemberian Allah, ya, bagi orang-orang beriman, dan banyaknya nikmat-nikmat yang akan diterima dan kekal nikmat-nikmat tersebut sampai bila-bila. Itulah yang dimaksudkan sighah mubalaghah pada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, sikit lagi 2 perenggan tuan-tuan, saya nak habiskan. InsyaAllah bulan depan kita akan mula membahaskan ayat yang kedua dan ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini basmalah nak habiskan tuan-tuan. Dah setahun lebih dah ni tak khatam lagi. Ya, baik. Walaqad ikhtalafa 'adadul ulama haula bismillahirrahmanirrahim. Berlaku khilaf di kalangan ulama terhadap kalimah bismillahirrahmanirrahim.
wa hiya mawjudatun fi 113 surah min al-Qur'anil Karim, hal hiya min ayati suwari nafsaha. Ya, bismillahirrahmanirrahim ni dia ada pada 113 surah di dalam Al-Quran. Jadi ulama khilaf adakah dia ni termasuk salah satu ayat daripada surah-surah tersebut. Surah ada 114 ya. Tapi Imam Asy'ari kata bismillah ni hanya ada pada 113 surah. Makna dia apa? Ada satu surah yang dia tak ada bismillah, iaitu surah At-Taubah. Bila kita baca surah At-Taubah tak boleh baca bismillah, bahkan berdosa. Jadi bila surah ada 114, dalam surah At-Taubah tak ada, maknanya bismillah ni hanya ada pada 113 surah sahaja. Ya, jadi adakah surah bismillah ni termasuk setiap salah satu ayat bagi 113 surah ini? Makna dia setiap surah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia dikira permulaan setiap surah ataupun dia tidak dikira ya bagi setiap surah kecuali surah Al-Fatihah saja? Ni khilaf, ada khilaf di kalangan ulama. Thumma ba'da dzalika, yang lain tu dianggap hanya sekadar fawasilu baina suwar. Bila kita buka Quran, Fatihah ni tak ada khilaf lah, dia sebahagian daripada bismillah ni sebahagian daripada surah Al-Fatihah, tu tak ada khilaf. Tapi yang bismillah pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya, adakah dia termasuk salah satu ayat dalam bismillah? Bagi ulama yang mengatakan dia bukan salah satu ayat ya bagi setiap surah, ia hanya dianggap sebagai fawasilus suwar. Itu nak tunjuk pemisah, dia border bagi satu surah dengan surah lain. Ya, bila kita baca Fatihah sampai hujung ayat, masuk surah Al-Baqarah ada bismillah. Bismillah tu tanda border, dia dah masuk surah lain ni. Baca surah Baqarah habis, nak masuk Ali Imran, ya, mula dengan bismillah. Bismillah ni adalah fawasil, pemisah, border dia. Dia dah masuk, nak bagi tahu dia dah masuk surah baru. Tapi bismillah tu bukan salah satu ayat daripada surah-surah tersebut, kecuali Fatihah saja. Wa qala al-ulama anna bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Qur'anil Karim. Dan sebahagian ulama mengatakan bismillah ini adalah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, walakinnaha laysat ayatun min kulli suratin, tapi bukan ayat bagi semua surah-surah yang ada dalam Al-Quran, ma'ada Fatihatul Kitab, kecuali surah Al-Fatihah saja. Bismillah itu salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Wa hunaka suratun wahidah fil Qur'anil Karim la tabda bi bismillah, dan ada satu surah dalam Al-Quran ini yang tak ada bismillah, wahia suratut Taubah, yaitu surah At-Taubah. Wa takarrarat bismillahirrahmanirrahim fil ayah 30 min suratin Namli fi qaulihi ta'ala. Dan ada satu surah ni tuan-tuan, kita nak baca surah tu kita kena mulakan dengan bismillah. Dan bila kita baca ayat dalam surah tersebut, pada ayat 30 kita akan jumpa lagi kalimah bismillahirrahmanirrahim, iaitu pada surah An-Naml ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi Sulaiman bila dia utuskan surat kepada Raja Balqis, dia tulis, dia kata sesungguhnya surat ini adalah daripada Sulaiman dan ia dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ratu Balqis bila baca, ya, baru dia sedar, oh rupanya selama ni ada agama lain selain agama yang menyembah berhala Tuhan selain Allah. Lalu dia terkejut dan dia teringin sangat nak bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam yang menyeru dia untuk beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kisah ini dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Jadi kita baca 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah selesai khatam kita tafsir kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betapa detailnya tuan-tuan tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi. Ya, bismillah ni rasa dekat 2 tahun. Auzubillah 2 tahun. Lepas ni alhamdulillah tuan-tuan ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, moga-moga kita dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan dan diberikan istiqamah untuk terus berada di dalam majlis ilmu ini. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.